Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Sahih Samsudin. Dadah jenis syabu seberat 521 kg bernilai 17.2 juta ringgit dirampas menerusi 5 serbuan di Kelantan Rabu lepas. Turut ditahan 7 lelaki tempatan dan seorang warga Thailand berusia 20 hingga 54 tahun. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Kamaluddin Mak Din berkata, dadah tersebut disembunyikan di dalam 2 buah kenderaan. Ia disyaki diseludup dari Thailand melalui jalan darat sebelum diedarkan untuk pasaran tempatan terutama di Lembah Kelang. Tambah beliau, sindiket berkenaan dikesan mulai aktif sejak Mei lalu. Lelaki Thailand yang ditahan berperanan sebagai koordinator di negara jiran. Saringan air kencing mendapati seorang suspek positif dadah. 5 daripada suspek juga mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Kesemua suspek direman selama seminggu. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. Seorang pemilik syarikat dan pekerjanya didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas 3 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu menerusi program penjana kerjaya berjumlah RM126,100. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Nur Ashimah. Tertuduh Ari Syahiman Muhammad Zain 33 dan Nurul Azwani Muhammad Razali 37 tahun didakwa memberi butiran palsu kepada seorang pegawai perkeso bagi tuntutan insentif. Kedua-dua tertuduh mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan pilihan menggunakan dokumen palsu sebagai tulen mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 setiap seorang dengan seorang penjamin dan menetapkan 28 November depan untuk sebutan semula kes. 7.3 juta pengguna telah memuat turun aplikasi MyJPJ setakat 26 Oktober lalu. Manakala 6.5 juta pengguna jalan raya telah mendaftar menggunakan JPJ eID. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ ID Fadli Ramli berkata ke arah pendigitalan, pihaknya menyeru orang ramai untuk memanfaatkan aplikasi tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas perasmian Majlis Penutup Program MyLesen Peringkat Negeri Melaka 2023. Sementara itu, menyentuh mengenai lesen kenderaan motor LKM dan sijil pemilikan sementara VOC fizikal, beliau berkata bekalannya mencukupi di seluruh negara. Anugerah Toilet of the Year 2023 yang julung kali diadakan bertujuan memastikan tandas awam di negara ini bertaraf bersih, menawan dan wangi BMW. Selain menaikkan imej Malaysia, khususnya dalam kalangan pelancong asing. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Koming berkata inisiatif itu yang juga cetusan idea beliau sendiri sebagai persiapan untuk Tahun Melawat Malaysia 2025. Jelas beliau pihaknya turut melaksana langkah untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap kebersihan tandas awam. Ia meliputi aspek pengurusan kebersihan dan keselesaan premis itu yang sebelum ini kurang memuaskan. Beliau berucap pada majlis perasmian acara itu malam tadi. Pada sidang media selepas itu pula, Nga berkata pasaran industri peralatan tandas secara global bernilai RM80 bilion dan ia dijangka meningkat 7.6% setiap tahun. Universiti Malaysia Perlis UNIMAP dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP menganjurkan wacana etnosains dan teknologi Siri 3 kearifan tempatan dalam seni bina alam Melayu. Usaha ini satu langkah proaktif dalam usaha memahami seni bina tamadun masyarakat Melayu dalam konteks etnosains dan teknologi kepada masyarakat. Menurut Naib Chancellor UNIMAP, Profesor Datuk Dr. Zaliman Sauli, etnosains merupakan ilmu kearifan yang mempunyai pelbagai pecahan dan aspek merujuk kepada kearifan tempatan. Seni bina Melayu yang menggunakan elemen seni bina tradisional termasuk penggunaan kayu, puluh, batu dan bahan semula jadi memerlukan pengetahuan kejuruteraan dan teknologi awam yang mendalam. UNIMAP juga bersedia menyokong usaha seumpama ini dalam memastikan warisan budaya tidak hilang di telan zaman. Sekian Semasa 3, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.